hari ini kita buat awal sedikit, sepatutnya 11.30 kerana hari ini hari Jumaat. Jadi hari ini kita akan dapat dengar kenyataan balas daripada calon kita Haji Harith Abdul Samad dan silakan calon kita Haji Abdul Samad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak ulangi, saya cukup kagum dengan kemampuan Datuk Johari Ghani melakukan penipuan dan pembohongan dalam persoalan isu-isu berhubung dengan Kampung Baru dan Kampung Sungai Baru. Berhubung dengan Kampung Sungai Baru, Datuk Johari Ghani mengatakan bahawa pada November 2018, 89% pemilik bersetuju, dan oleh kerana ianya November 2018, ianya bukan pada zaman dia telah berusaha untuk menghalang pemilik daripada menandatangani, tetapi pada zaman saya tak halang, maka akhirnya 89% bersetuju pada November 2018 yang menyebabkan akta pengambilan tanah itu boleh diguna pakai. Saya nak tanya pada Datuk Johari, kalau betul lah apa yang kamu dakwa, maka kenapa tindakan menggunakan akta pengambilan tanah itu tidak dilakukan pada 2018 ataupun 2019? Kenapa kena tunggu sampai kerajaan PH jatuh barulah nak diguna pakai akta pengambilan tanah itu? Ini menunjukkan bahawa apa yang dikatakan oleh Datuk Jo tak lain dan tak bukan adalah merupakan satu pembohongan. Lagipun dalam akta pengambilan tanah itu, saya nak minta lah Datuk Johari Ghani tunjuk pada saya di mana dikatakan kalau nak gunakan akta itu maka perlu yang 89% itu. Setahu saya tak ada. Ini akta pengambilan tanah hanya menjelaskan tentang tujuan dan sebab-sebab penggunaan akta pengambilan tanah, dan tak adalah disebut bahawa kena dapat 89%, dapat 89% baru boleh gunakan akta pengambilan tanah. Dalam dua-dua isu ini, Datuk Johari Ghani merupakan seorang yang ingin membohongi rakyat, khususnya pengundi-pengundinya. Yang ketiga, Ritzy Gloss ni syarikat yang diberikan kontrak untuk ataupun yang berusaha untuk mendapatkan persetujuan penduduk untuk melakukan projek pembangunan Kampung Sungai Baru ini. Ini merupakan satu syarikat yang telah dibawa masuk oleh Datuk Jo dan khususnya pembantunya ataupun timbalannya, iaitu saudara Afendi, yang merupakan pengerusi PKB pada ketika itu. Dan syarikat Ritzy Gloss ini telah dibawa masuk pada 2016 dan mereka telah berusaha meyakinkan pemilik untuk menandatangani perjanjian untuk membangunkan kawasan mereka dengan syarikat Ritzy Gloss ini. Sekarang ni tiba-tiba Datuk Johari Ghani mengatakan dia tak setuju pula, dan sedangkan selama ini tak pernah pun kita mendengar bahawa dia tak setuju. Tiba-tiba dia nak jadi hero, kononnya ianya itu merupakan satu perjanjian yang berat sebelah lah, inilah itulah, dan ini semua merupakan satu mainan politik yang dilakukan oleh Johari Ghani untuk nak dapatkan sokongan daripada pengundi-pengundi di Titiwangsa yang selama ini dia pada ketika itu dia sebagai ahli parlimen, tapi dia tidak menjaga dan membela nasib pengundi-pengundinya. Sambil itu dia ada keluarkan satu kenyataan yang mengatakan bahawa nak ingatkan pengundi-pengundi di Titiwangsa supaya jangan tertipu, jangan nakkan satu orang ahli parlimen yang hanya sekadar melalak dan melolong di dalam parlimen. Dia merujuk, mungkin semestinya merujukkan pada saya. Saya nak ingatkan Datuk Johari Ghani, jangan awak menghina pengundi Shah Alam. Kalau awak kata begitu, Datuk Jo, seolah-olah kamu menganggap bahawa pengundi Shah Alam ni dia tak kisah siapa ahli parlimen asalkan melalak dan melolong dalam parlimen. Dan saya sebagai ahli parlimen di Shah Alam sampai 3 penggal, sudah semestinya pengundi Shah Alam tidak akan mengundi saya 3 kali berturut-turut kalau saya tak jaga kawasan saya. Maka janganlah nak cuba pembuduhkan pengundi-pengundi Shah Alam dengan mengatakan bahawa mereka ni hanya nakkan ahli parlimen yang melalak dan melolong dalam parlimen sahaja. Saya harap
Datuk Joe Gani tarik balik kenyataan yang kurang bijak itu kerana terbukti sebagai seorang ahli parlimen yang telah dipilih selama 3 penggal. Ini bererti bahawa saya jaga kawasan saya, ya. Datuk Joe sendiri pun baru menang sekali. Kena tanya diri sendiri kenapa kalah kali kedua, ya. Kalau betul-betul jaga kawasan, ya. Saya pun nak jelaskan bahawa ada banyak video-video yang sedang disebar dan ditular oleh pihak Datuk Johari Gani. Dia sebutkan bahawa dari segi pembangunan kampung baru dia dah berjaya, ya, ya. Iaitu dengan pembangunan ataupun membangunkan bangunan legasi, ya. Dan di sini nampak gaya macam dia tak faham lah, ya, soal pembangunan kampung baru sebagai satu pembangunan yang terancang menggunakan master plan yang tertentu yang melibatkan kawasan seluas hampir 250 ekar, ya. Ianya tak boleh disamakan dengan membangunkan hanya satu bangunan, ya. Ni kalau ada orang yang bina satu rumah, lepas tu dia kata, oh saya dah bangunkan satu taman, ya. Tu jauh berbeza, ya. Nak bangunkan satu taman, nak bangunkan satu bandar baru, seperti mana yang kita ingin lakukan di Kampung Baru ni, tak boleh disamakan dengan membangunkan satu bangunan, iaitu bangunan legasi. Saya harap Datuk Joe memahamilah, ya, sebenarnya, ya, apa yang hendak kita usahakan, ya. Ada baru-baru ini satu NGO dia telah usahakan debat di antara saya dengan Datuk Johari Gani, dan debat ini akan diadakan pada 13 hari bulan. Ya, saya tak tahu sama ada dari segi venue-nya dapat terus diadakan, tetapi kalau kita lihat berdasarkan kepada apa yang dikeluarkan dalam dia punya poster, ianya merupakan satu debat wilayah di antara Datuk Johari Gani dengan saya yang akan diadakan pada 13 hari bulan ini 8:30 malam di Klub Sultan Sulaiman, ya. Ini telah disebarluaskan, tetapi dari segi dia punya confirmation masih belum dapat lagi confirmation sama ada jadi ataupun tidak. Saya nak mengesahkan bahawa saya setuju untuk hadir pada debat itu. Anjurannya adalah daripada anjuran bersama rakan satu rakan siswa, arus anak muda dan undi 18, ya. Arus siswa, rakan siswa, arus anak muda dan undi 18, ya. Mereka ingin menganjurkan satu debat di Klub Sultan Sulaiman pada 13 hari bulan ini, iaitu hari Ahad, malam Isnin, yang mana tajuknya adalah kelangsungan hidup anak muda, apa masa hadapan mereka, ya. Debat di antara saya dengan Datuk Johari Gani, ya. Saya nak mengesahkan bahawa saya akan hadir di dalam dan menyertai debat itu. Saya harap bahawa Datuk Johari Gani pun akan bersetuju untuk hadir bersama, ya. Saya rasa itu je lah yang nak saya sampaikan pada hari ini. Kita kena buat rekas oleh kerana hari ini hari Jumaat dan kita semua nak pergi ke untuk solat Jumaat, ya. Ada apa-apa soalan? Kalau ada. Tajuknya mengenai masa depan, kelangsungan hidup anak muda, apa masa hadapan mereka, ya. So masing-masing akan mengemukakan pandangan mereka. Saya harap bahawa dalam debat itu isu Kampung Baru ini pun akan ditimbulkan, ya. Tak tahu lagi. Kita harap dia setujulah. Tapi dia orang yang penganjur ni dah nak jemput kedua-dua kami lah, ya. So nak tahu sama ada Datuk Joe akan hadir ataupun tidak, tu kena tanya dia lah, ya. Saya okey. Dari segi venue tu saya mintalah pihak penganjur pun cek dan tentukan dari sudut keselamatan, kehadiran dan sebagainya. Kerana kalau kita buat debat itu dengan terlalu terbuka dengan ramai yang hadir, mungkin ianya akan timbulkan masalah dari segi keselamatan. Mungkin lebih baik kita hadkan kehadiran
dan kita buat FB Live. Ya, seperti mana yang biasa dilakukan, seperti mana yang di studio Sinar Harian ke ataupun yang sebagainya lah. Ya. Kita boleh limit ataupun hadkan kehadiran kepada pendebat dan juga 3 ataupun 4 orang bersamanya untuk hadir bersama. Ya. Okey. Okey, baik. Tak ada apa-apa soalan lagi. Saya ingat memadai lah. Ya. Pasal kita pun nak pergi untuk solat Jumaat. Ya. Ya. Ni baru masuk hari ke, belum lagi. Pasal penamaan calon hari Sabtu. Ya. Hari tu hari Sabtu, ni hari Jumaat. Maknanya baru masuk hari yang ke-7 lah. Kalau kita ambil kira lah. Alhamdulillah kita nampak bahawa sambutan setakat ini amat menggalakkan. Saya sebagai orang luar yang baru masuk, memang kita akui kita ada disadvantage, dan pada awal-awalnya kita dapati bahawa Datuk Jogani menganggap bahawa saya bukan cabaran, dan di dalam satu temu ramah, kalau tak silap saya, dengan Malaysia Kini, dia telah sebut bahawa dia tak pernah anggap saya sebagai cabaran, tetapi hari ini kita nampak dia menyerang saya tiap-tiap hari. So kalau dia tak anggap saya sebagai cabaran, saya nak cadang pada dia, tak payahlah nak serang saya tiap-tiap hari kan. Bila dia serang saya tiap-tiap hari itu, ini menunjukkan bahawa memang dia risau, dan saya rasalah berdasarkan kepada kita punya analisa pun, sambutan terhadap diri saya sebagai calon semakin meningkat dan bertambah baik, dan saya rasa persaingan di sini di Titiwangsa ada diklasifikasikan ataupun ditarifkan sebagai kerusi panas, ya, oleh beberapa pihak, ya, termasuk kalau tak silap saya Astro Awani pun dia pernah keluarkan satu poster kata kerusi panas. Ada pihak yang lain pun saya nampak ada dikeluarkan kerusi panas, ya. Iaitu di Titiwangsa tu maknanya bila dia kata kerusi panas bererti ada saingan lah, ya. So saya harap bahawa Datuk Jogani akan terus menganggap saya sebagai tidak merupakan satu cabaran, dan kita terus panaskan kerusi itu sehingga hari ini, ya. Ya. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, ringkas ya ini. Dia pasal dia repeat bahasa laju je.